Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Okey, kita akan sambung lagi cerita pasal Python ya. Kalau video sebelum ni kita buat loop melalui data yang kita dapat daripada CSV ni. Jadi hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan CSV punya data ni. Mana kita nak dapatkan stok dengan dia punya kod. So, untuk video hari ni, kita akan scrap data tadi, stok dengan kod daripada website Bursa Malaysia. Dan paste pada yang kalau ikut pada URL ni, bursamalaysia.com, market information /equity price. So, yang ini ya. Ini page dia by default lah. Bila kita buka, kita tak pilih apa-apa lagi pun. Dia akan keluar most active untuk yang Jumaat lepas punya data. Dan paparan pun ada 20 stok dalam ni. Okey, saya akan copy dulu URL ni. Okey. Right. Untuk skrip yang hari ni kita akan guna 3 modul ataupun dia punya biasa kita panggil library lah. Install HTTPX, Pandas macam biasa dan juga select tolex. Okey, apa yang konsep yang kita buat ni bila kita scraping ni, kita minta Python untuk pergi ke website ni melalui URL yang kita berikan dan kita akan ambil data-data yang ada dekat dalam ni. Run dulu pip install HTTPX, Pandas dengan select tolex. Macam ni, walaupun Pandas ni mungkin dah ada apa, bagi saya tekan je lah, tak rugi tekan. Sebab bukan apa, kadang saya buat kat sini okey, bila awak buat tempat awak dia mungkin tak okey, jadi better tekan sajalah untuk kita install. Okey, kita akan pergi kepada bahagian kedua ni. Kita akan import HTTPX, Pandas, saya short name dia sebagai PD, dan select tolex.parser, import HTML parser. Okey, tekan import dulu. Alright. So, apa yang kita buat? Kemudian ni yang kod bawah ni pula, saya akan ganti yang URL ni dengan URL yang kita ambil. Mana URL yang page ni ya. Kemudian, okay, saya akan masukkan header. Awak boleh copy header ni ataupun dapatkan mana-mana header lah. Okay, apa maksud dia kena letak header? Okay, dia macam ni. Bila kita buka browser dan kita masukkan URL kepada Bursa Malaysia ni, apa yang kita buat sebenarnya, browser kita akan minta information daripada server yang setengah hosting Bursa Malaysia ni. Kita akan hantar certain information dan server tu akan hantar balik apa yang kita minta. Macam kita post dan get lah. Konsep dia memang macam tu. Sebab dia bukannya suka-suka kita boleh cari server orang tu kan. Dia faham apa kita nak. Jadi kita akan, dia macam bagi salam dululah. Okay, sebelum server sana ni dekat Bursa Malaysia nak menjawab salam, dia akan check kita ni manusia ke ataupun robot. Sebab dia tak suka kalau robot yang asyik masuk dia punya website. Sebab dia akan mengganggu satu, mungkin dia punya bandwidth dia ke, ataupun kalau kata bila bandwidth tu dalam banyak kan, robot asyik check kan, minta request, nanti server dia akan jadi slow. Jadi dia akan, sebelum dia nak jawab salam tu, dia akan check kita ni manusia ke robot. Sebab tu kita akan letak header sekali lah. Kalau ada masalah, ada setengah-setengah website lah macam ni, saya dah test dekat Bursa ni, dia tak berapa, kalau tak ada header pun dia okey. Ada setengah-setengah website kalau bila awak scrap, kalau tak masukkan header, nanti dia akan reply, dia tulis situ page not found ke, ataupun dia bagi error 404 ataupun 50 berapa lah, maksudnya dia tak bagi, dia tak benarkan kita. Kalau dia reply 200, maksudnya okey lah. Sekejap, kalau saya tap R saja, kena awak nak tengok apa maksud dia. Sekejap, boleh tak? Ni, kalau R saja respon dia lah, maksudnya okey lah ni. Apa benda yang piece of code ni buat? HTML parser ni akan buka website ni dan dia ambil, kalau kita buka view source, page source, dia akan ambil semua ni. Ni, source page ni. Dalam bentuk teks lah ni semua.
Bila dah dapat yang itu, barulah kita boleh pilih mana satu table, mana satu data yang kita nak. Saya pernah buat video ni dulu, saya tak ingat video mana satu. Tapi kalau awak type script Bursa Malaysia tu ada keluar lah. Okay. Dan kita akan pergi kepada step yang seterusnya lah yang kita dah buat. Okay. Bila kita nak scrap website ni, kita nak cari apa yang kita nak. Dia bukannya senang-senang terus dapat je. Kita kena awak kena right click dekat page. Kalau contoh ni Bursa Malaysia ni awak nak, dan ambil inspect. So ini kena faham sikit lah, kena pandai. Dia ada dua cara lah. Satu, awak just ikut je apa yang saya buat ni, terus jalan. Yang kedua, awak kena belajar sikit lah untuk baca skrip HTML ni. Sebab kita nak tentukan, okay, mana satu yang ni duduk kat mana. Okay, awak boleh tekan sini, select element. Okay, dapatkan kat sini. So kat sini dia punya elemen yang kita nak. Okay, kena cari satu-satu. Contoh macam ni Kalau awak tengok saya letak cursor ni, dia akan jadi warna biru. So ini keseluruhan ni akan mewakili table yang tu. Lihat dia. Jadi kita kena buat satu-satu. Macam ni dia lebih kepada kita kena ambil body yang bawah ni. Okay ni. Sebab bila saya gerak. So ini maklumat yang kita nak. Sebab untuk yang kita pakai ni hari ni, selector legs ni, dia panggil CSS selector. Jadi kita perlu tahu maklumat mana yang kita nak kat dalam ni. Untuk case yang ini saya dah tolong buatkan. Untuk tbody 1 ni, html.css, ini format yang dia kena buat, dan kita akan cari pada tbody.font small. Okay, mana datang yang tbody ni? Ni tbody. Kelas dia punya kelas ni lah. Okay, yang ini. Dan mana satu maklumat yang saya nak. tr ni dia punya row pula, baris. So kita nak td. So td text left p14. So ni. Okay, jadi kita akan dapat yang ni lah. Ni. Saya nak ni saja. Okay, dia nampak macam pening sikit, tapi tak apalah. Dia tutorial hari ni pun awak pakai terus jalan je. Okay, tapi next time mungkin boleh faham lah. Saya susah nak terangkan sambil buat ni, nak terangkan bagi faham. Jadi saya lebih suka awak buat benda tu jalan, faham tu kemudian sikit-sikit. Kita akan belajar sikit-sikit untuk faham lah, ataupun awak boleh belajar sendiri untuk memahami apa yang saya buat, tunjuk contoh ni. Okay. Jadi saya akan ambil satu yang nama, dan yang terakhir satu yang kedua dipanggil SMS tbody dalam body yang sama. Dan dalam kolom stock ID, dia ada satu kolom dekat stock ID ni, dia hidden. Yang ni. Jadi saya nak dapatkan stock ID dah. Okay. Dan untuk loop, macam biasalah, kalau awak lupa boleh tengok video sebelum ni sebab kita ada buat loop. Loop dia sama juga proses dia. Cuma yang ini saya akan kata stock dengan kod in zip. Saya zipkan dua ni sebab kita ada dua maklumat ni. Saya akan zipkan dia. Jadi kemudian saya tukar dia kepada satu stok. Apa nama ni, kod dan juga apa nama ni. Kemudian akan append masuk ke dalam stock list ni. Okay. So kalau kata okay, saya cuba tekan dulu. Dan jadilah macam ni. Maksudnya kita ada 20 stok, 19 ni, 0 sampai 19 ada 20. So, kita ada Jadem, Vitus WC dan juga apa saja yang ada dekat dalam ni untuk 20 stok. Last sekali Paramount War S. Paramount War S. Okay. Kalau perasan mana datang KL ni, okay, dekat sini, dekat kod ni, saya ada tambah KL kat belakang ni. So, kalau ingat, bila kita nak gunakan ni, kita nak dapatkan data daripada Yahoo Finance, dia mesti ada stock code dan juga .kl. Jadi saya dah mudahkan. Kalau saya tak letak .kl tu, dia akan keluar stock code sajalah. Stock code tu
kalau kat dalam ni memang tak ada KL kita cuma tambah saja. Tambah menggunakan dalam skrip ni untuk jadikan dia ada .kl kat belakang tu. Jadi kod ni dah ada .kl. Benda ni boleh buat macam ni, ataupun kalau tak boleh pun masa kita nak loop ni nanti pun boleh tambah juga dekat kod ni untuk tambahkan .kl. So mana-mana satu pun okey, tak ada masalah. Dan kalau perasan dekat atas ni saya kata ABC pd.dataframe. Saya suka pakai Pandas ni sebab stock list ni saya convertkan kepada data frame. Sebab bila kita, pertama lah macam saya cerita tadi, Pandas ni bukan sekat dia boleh baca data daripada HTML ke whatever lah yang ni. Untuk kerja-kerja export contoh macam ni kita dah ABC ni mewakili data frame stock list ni. Menggunakan Pandas kita senang nak export ke CSV file ataupun text file. Kalau tak ada guna Pandas ni, kita kena panjang sikit ayat dia. Kita kena open file, write, lepas tu append, panjang. Kalau pakai Pandas ni satu line ni je. Apa yang dia buat kat sini, selain kita print kat bawah ni, kita boleh, kalau tengok sini tak ada apa, saya klik sekali lagi, kita boleh export data tu, nanti data tu akan keluar kat sini. Atas nama example list ni. So kita akan dapat satu list yang mana sebelah kiri ni stock name, sebelah kanan ni kod yang ada .kl. So dah siap. Simple saja dia punya skrip. Jadi kita akan, saya ulang balik, kita akan scrap data daripada Bursa Malaysia menggunakan URL yang ni, dan kita akan manipulate beberapa dia punya bentuk dia. Saya ada replace ini semua dan untuk jadikan dia macam ni, dan akhir sekali kita akan export dia sebagai CSV file untuk kita bawa ke tempat lain lah. Ataupun buat satu skrip semua pun boleh, tak ada masalah. Okay. Untuk yang ini, kalau awak perasan, URL ni, kalau saya tukar bawah ni 20 stok kalau saya tukar pada 50 stok, awak tengok page ni URL ni akan berubah. Jadi price patut ada tanda soal, per page ada 50 dan page 1. Ni kita panggil pagination, pagination ke apa. Ni macam tab ni lah. Ni ada page 1, page 2. Kalau saya tekan 2, sini pun akan berubah 2. Maksudnya dia pergi pada muka surat 2, data yang ni. Kalau saya copy yang ni, page 2 untuk 50 stok, dan kita ganti dekat URL ni, kita tengok sini, satu page ada 50 stok, dan ini adalah page yang kedua. Kalau kita baca balik, dan saya scrap ini page yang pertama, dan ini adalah page yang kedua untuk 50 stok. Stok pun dah jadi 50. Stok pun dah lain Okay. Jadi kalau buka list ni pun akan dapat stok yang berbeza lah daripada yang tadi. Okay, untuk yang ini, kita, kalau awak nak buat automatic, contohlah awak nak buat sampai 1, 2, 3 sampai 10 page, boleh copy satu-satu. Cara pertama tadi, copy satu-satu dan gantikan URL ni. Tak payah, awak ganti je kat sini. Okay, ni nombor 2, ni nombor 3. Gantikan je. Kalau nak nombor 1, ambil nombor 1. Okay. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh loopkan semua ni. Contoh saya for I in range, contoh 0 sampai 5. Saya tak tahu ni benda ni betul, tapi cerita dia macam itulah. Maksudnya kita for I in range, kita agak muka surat ni ada 10 ataupun ni ada 45 kalau nak ambil semua lah. 45. Kita akan loop yang ni dan gantikan kat sini. Contohlah ini akan jadi X lah. Contoh Jadi apa saja dia akan buat, kita akan buat page 1 50 stok. Buat semua, lepas tu buat lagi page 2. Macam mana kita buat loop dekat sini, macam itulah kita akan loop dekat sini. Jadi tak perlulah kita nak copy link ni ke sini. Lepas tu kan copy lagi run. Kita boleh loopkan dia. Untuk hari ni saya tak tunjuklah cara macam mana nak looping dia tu. Okay, contohlah sebab sini dalam website Bursa ni pun ada dia punya selector dia, dia punya filter dia.
kita boleh awak nak bisector ke, subsector ke. Contohlah macam ni classification saya nak ambil yang refer to Syariah compliance only. Maksud yang ada S saja. So kalau kita tekan search, saya set pada 50 muka surat. Okay, kita set pada 50 muka surat. Kalau ikut kat sini semua je S saja. Dan kita cuma perlu copy saja muka surat ni, URL ni. Pergi ke URL yang kita atas ni. Paste. Dan nanti kita akan dapat semua stok yang syariah saja. Bila dah ada tu, macam-macam lah boleh buat. Antaranya, okay, saya buang dulu URL ni. Kita pakai yang macam mula-mula tadi ya. Untuk 20 stok je tu. Kemudian kita akan scrap dan export kepada CSV file. So inilah stok dia. Kita ada beberapa ni. Okay, kalau tengok kat sini ada example list, cuba check dulu sama tak. Start dengan Jadim, filter, okay. Kita boleh download file ni. Setelah saya download, okay. Kemudian kita boleh pergi kepada skrip yang kita buat sebelum ni. Contoh loop stock list ni. Kita nak check, saya delete dulu ni. Saya upload balik. Okay, example.list. Okay. Ini yang video sebelum ni kita ada buat. Saya kena try dulu lah, install dulu takut tak jalan. Untuk yang video lepas kita loopkan benda ni untuk dapatkan database CSV. Jadi saya terus pada loop from CSV. Ingat example list ni kita dah dapat yang baru, jadi kita akan loop. Okay. Untuk Yahoo Finance, dia tak ada data untuk yang anak-anak WC ke, WA ke, WD ke, whatever anak, dia tak ada data untuk yang tu. Jadi dia akan kata no data found. Ataupun simbol may be delisted. Sebenarnya tak ada. Untuk anak memang tak ada. Dia ada data untuk mak saja. Jadi kita akan dapat yang bawah ni. Of course kita ambil data ni kan untuk close price. Yang looping ni. Adalah 27 Jadim 3, revenue 34 ni. Kalau tengok minggu lepas, kita hanya loop pada data yang kita tulis sendiri. Ini loop daripada kita scrap data daripada Lusa Malaysia. This automatic lah kita boleh buat. Maknanya awak boleh buat satu kali jalan, dah dapat satu database. Di mana kita ada .kl kat belakang dah. Contoh yang terakhir, ingat lagi tak dulu untuk si Python ni yang mula-mula kita ada buat satu contoh. Saya buat satu contoh. Kita buat satu screener pullback uptrend. Okay, saya gunakan contoh yang sama untuk pelajaran kita dah buat. Maksudnya daripada kita loop stock, lepas tu kita scrap data dan saya masukkan dalam ni yang update ni, dan kita boleh buat satu screener yang orang kata bukanlah masuk satu-satu dulu. Kalau ikut contoh yang ni, masa untuk script ni kita kena masuk satu nama stok. Yang ini tak payah. Awak dah ada satu database. Lepas tu tekan import dulu. Kemudian kita tekan looping. Saya looping daripada example list yang saya ada. Ni semua dah adjust cantik. Dia akan check. Okay, apa yang kita dapat? Senarai lokasi tarikh dan juga harga yang dirasakan sesuai untuk pullback. Contoh macam ni kat 10.4 Jadim. Ingat yang untuk tutorial yang looping itu hari tu, bukan tutorial yang screener untuk pullback uptrend ni, ini tidak optimize. Saya buat sekadar contoh saja macam mana nak buat untuk RSI apa semua ni. Jadi dia tak boleh diguna pakai untuk jadikan dia sebagai screener. Ni boleh ni, tak ada, ni cuma contoh saja dah. Okay, katalah Jadim tu 10/4 dekat area 10.4 dekat sini lah. Cadangannya pullback kat situ ya. Lepas tu salut 27/4 salut
27/4 yang terakhir dia cadangkan, tapi rasa tergolek ni. 27/4 dia sini. Ni kalau masuk memang dah tergolek lah. Dan kita ada MyG 26/1. MyG 26/1. 26/1 lama gila ni. 26/1. Dia sini. Okey, dan seterusnya. Okey, mana datang data ni? Daripada example list yang kita buat ni. Mana datang example list ni? Daripada yang kita scrap hari ini, yang kita dapat daripada Bursa Malaysia. Okey lah, saya rasa itu saja untuk video ni. Saya akan sharekan yang scrap stock code ni juga. Nanti saya akan letak kat dalam link. Tapi untuk stock pullback ni, minta maaf lah kalau awak sempat baca ni, awak stop video ni, awak salin lah. Saya tak share yang tu. Dan untuk video akan datang, kita akan buat kita akan fokus terus pada screener jugalah. Jadi kalau pada siapa-siapa yang dah standby apa screen nak buat, nanti kita akan buat. Saya tunjuk lah macam mana kita nak screen berdasarkan indikator. Saya rasa yang boleh, yang senang setakat moving average punya screener tu tak ada masalah. EMA ke, MA ke, RSI pun dah ada. Nanti saya akan cerita dia punya kekurangan. Sebab data yang kita ambil ni 1 tahun. Dia bila kita buat moving average yang katalah, kita panggil data 1 tahun, dia akan start daripada 1 tahun ya. Sedangkan chart ni kan dia hidup dia panjang. Jadi kalau kata, nantilah kita ceritalah daripada video akan datang. Saya nak tunjuk ada sikit cerita lah. Nanti moving average je kiraan dia lain. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.